Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video-video yang lepas, aku ada terbaca beberapa komen daripada korang yang tertanya-tanya tentang setup PC aku dekat belakang ni. Jadi, video kali ini aku nak buat sedikit studio tour low budget edition. Dah puas tengok PC orang kan? Mari tengok PC aku pula. Aku mulakan dengan jantung utama studio ini, iaitu PC. Di sebalik lampu lilap-lilap tu adalah Intel i5 10500, palit GeForce RTX 3060 dan RAM 32GB dari HyperX. Overall spek PC ni aku boleh cakap cukup-cukup makan untuk edit low bitrate 4K video dengan selesa. Normally aku export video dalam 7GB mengambil masa 20 hingga 30 minit. Total harga PC ni aku tak ingat sebab beli sikit-sikit. Lagipun ada barang yang sponsor dan juga yang dipinjam. Ini monitor yang aku pakai, iaitu LG 29WK600 LG Ultra Wide Monitor bersaiz 29 inci. Aku pakai 2 biji, satu bahagian atas, satu bahagian bawah. Kenapa aku pakai 2 biji? Sebab bila mengedit aku akan guna bahagian atas untuk playback dan bahagian bawah untuk timeline dalam Premiere Pro. Untuk speaker pula aku pakai PreSonus Aries 4.5 inci reference monitor yang disambungkan dengan Focusrite Scarlett Solo USB interface. Dekat interface ni juga aku cucuk condenser microphone AKG P120 yang tengah record suara aku sekarang, and then aku cucuk headphone Samsung SR850 untuk kerja-kerja recording dan juga voice over. Untuk peripherals pula aku pakai mouse Cooler Master CM110 RGB gaming mouse and then mechanical keyboard Cooler Master CK350 menggunakan blue mechanical switch. Okay, enough about PC related stuff dan mari kita move on kepada studio related stuff. Kerusi, ini adalah DX Racer Air D7200. Yang ini memang kerusi favourite aku lah sebab dia pakai mesh. Aku manusia yang jenis kuat berpeluh, especially on the lower side, dan kerusi ini memang perfect. Duduk 3 jam 4 jam pun tiada masalah, tak berpeluh. Unless korang tengok dia punya harga lah, yang tu berpeluh juga. Next adalah meja. Meja ni lebar dia 1.2 meter. Aku beli dekat Shopee juga. And then dekat ujung meja kiri kanan ni juga aku screwkan ni speaker stand untuk raise and isolate reference monitor yang aku pakai ni. Kemudian kiri dan kanan meja ni aku flank dengan boltless rack untuk letak barang-barang. Barulah nampak macam studio sikit kan, padahal kotak kosong ke banyak. And then untuk practical lighting aku pakai 2 LED neon punya signboard. Lepas tu satu RGB strip duduk belakang rak dan meja. Satu strip je sebab dia panjang 10 meter. So just lalu je lah sampai belakang. Okay, moving on to the foreground. Ini meja sama dengan meja PC dekat belakang tu, 1.2 meter. Mana kerusi? Normally bila aku record video dekat meja ni, aku tak duduk atas kerusi sebab dia tinggi sangat. So aku berlutut sebenarnya. Anyway, dekat depan belah kanan aku ni adalah key light daripada Godox XL60W yang aku pasangkan octabox diffuser dengan grid. And then dekat bucu belah kiri aku adalah microphone yang aku cucuk dekat interface tadi untuk record suara aku. Korang tak nampak sebab dia out of frame. And lastly, dekat tengah ini adalah camera, which is the fun part. Camera gear. Main camera yang aku pakai adalah smartphone LG V60, the cheapest 8K camera you can find anywhere, or at least in Shopee lah. Lepas tu second camera aku adalah DJI Osmo Pocket yang first dulu. Kamera ni penting untuk buat B-roll punya footage sebab dia boleh buat object tracking punya shot. Kemudian tripod, aku pakai ni QZSD Q999S. Dan untuk tripod head aku pakai Kingjoy VT1520 fluid head untuk smooth panning and tilt. Dan apa lagi slider. Sekejap. Ini adalah main slider yang aku pakai, YC Onion Chocolate SE motorized slider. Yang ni boleh control dengan handset melalui Bluetooth. Lepas tu ada second slider aku pakai, iaitu Endure Aluminium Slider. Dan lastly adalah cap ayam skateboard slider. Roller skater.
So, that's all untuk studio low budget aku yang humble ini. Overall feel studio ni aku memang tak nafikan, memang kedai Tom Yum punya vibe. Tetapi sebagai seorang pendukung tegar #PC Master Race, I need more RGB. More! Jadi ini Tau X HDMI Sync LED backlights. Korang mesti ingat video ni bukan video review kan? Anyway, apa benda ni dan apa beza dia dengan RGB strip yang aku pakai dekat belakang tu? Well, ini adalah synchronized backlight LED. Maksudnya whatever yang di-display dekat monitor korang, dekat TV korang, area-area border tu, color-color dekat situ, dia akan limpahkan keluar ke dinding. Kenapa? Simple, untuk membangkitkan lagi rasa syok bila layan movie ataupun main game. Okay, mari aku pasang Tau X ni dekat PC aku belakang. And straight away we run into a problem, guys. Box ni dia hanya support satu input dan satu output sahaja. So boleh pakai satu monitor sahaja. Tak apa. Kita power monitor bilik sebelah. Alright, aku mulakan dengan kelebihan pertama lampu tower box ini, iaitu pemasangan yang mudah. Hanya perlu tampal strips mengikut direction yang telah diberikan, and then cucuk kabel HDMI dari PC kepada box, box kepada monitor, and lastly, cucuk power adapter dekat box. Siap. No further setup is required. Apa ni? Kedai Tom Yum open for business. RGB dia memang cantik, guys. Bead LED 5050 yang dia pakai ni memang terang, and then dia duduk pula rapat-rapat. Jadi tiada masalah untuk pasang lampu RGB ini time siang hari ke, dalam tempat yang cerah ke, dan monitor pun tak perlu duduk dekat dengan dinding. Duduk jauh pun masih lagi cantik dan terang. Color change dia pun responsif dan juga reasonably accurate dengan apa yang dipaparkan dekat screen. By the way, monitor ni saiz dia 24 inci je, tapi strip size yang aku pakai ni adalah untuk monitor bersaiz 27 inci sehingga 35 inci. So sebab itulah ada telingo Mickey Mouse sikit kat atas tu. And then ada satu lagi saiz yang boleh dipilih, iaitu 55 hingga 65 inci. Next kelebihan Tau X ini adalah app control. Box ni boleh connect dengan app melalui Wi-Fi dan dari situ boleh control macam-macam. Boleh adjust brightness, boleh adjust saturation, boleh tukar mode dari video sync kepada audio sync. And then kalau korang suka guna custom color, boleh try dia punya color mode dengan custom color wheel. Lastly, ada ambient mode, tapi yang ni preset sajalah, tak boleh adjust apa-apa. But pretty cool actually. Unfortunately, di sebalik lampu warna-warni dan terang benderang ini, Tau X ni ada sisi yang gelap. Dan yang pertama adalah no support for ultra wide monitor. Dari control box hingga RGB strips dekat belakang tu, dia hanya support monitor ataupun TV yang beraspect ratio 16:9 sahaja. Aku try juga cucuk dengan monitor ultra wide ni, tapi dia punya pilihan resolution jadi bingung sikit sebab nanti akan ada black bar belah tepi ataupun display tu macam kena penyek dengan Godzilla. Next kelemahan adalah 4K 60Hz max resolution. Dan aku pasti dekat luar sana tak ramai orang yang mempunyai monitor 4K, tapi ramai yang ada monitor gaming yang mempunyai refresh rate yang tinggi macam 120Hz ke atas. Unfortunately, walaupun box ni support HDMI 2.0, dia hanya support maximum 60Hz sahaja. Aku cucuk dekat dua monitor, 144Hz dan 120Hz. Dua-dua dia tak detect display black screen. So dari dua kelemahan tadi, aku boleh ekstrapolatkan bahawa musuh utama Tau X ini adalah monitor. Kalau TV, no problem. Unless korang nak pakai Android TV, yang tu tak dapat nak tolong lah sebab Tau X ini adalah HDMI intermediary device. So, no HDMI connection, no Tom Yum for you. Jadi, apa kesimpulannya? Kalau dekat rumah korang ada sebuah TV dengan HDMI connection, Tau X ini boleh menyerikan hidup korang as easy as ABC. Untuk PC user, boleh guna juga, tapi pastikan monitor korang biasa-biasa je lah. Tak payah nak PC Master Race sangat. Okay guys, itu sahaja daripada aku untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Dan kalau ada rezeki, nanti Abel Cerah akan buat studio tour dekat tempat dia pula. Assalamualaikum dan majulah RGB untuk PC Master Race.